Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم وتعليم تذكرا والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita berada pada ayat ke-13 hari ini, tapi kita ulang kaji ayat ke-12 dulu ya. Sebab saya difahamkan yang buat hafalan sekarang berada di ayat ke-12. Banyak tu dah 12 ayat. 12 ayat kira banyak. Kasih hadiah siapa dapat first hafal surah Mulk kasih package umrah nak. Package umrah tapi bayar sendiri. Boleh? Siapa yang first sampai pada 30 ayat ni surah Al-Mulk. Baik, ayat ke-12. Innal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Di sini dikatakan dua perkara. Jadi kat sini saya suka tafsiran ni sebab pada kitab-kitab tafsiran lain dia letak satu saja, tapi di sini dia gabungkan dua pengertian. Pertama yang dikatakan yakhshawna rabbahum, yang takut dengan hukum Tuhannya, bil ghaib. Yang bil ghaib maksudnya apa? Semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Maksudnya apa kat sini? Ialah orang yang dinamakan orang yang betul-betul takut dengan Allah SWT, ialah yang pertama sekali, sama ada orang ke tak ada orang, dia akan ikut perintah Allah. Sama ada orang ke tak ada orang, dia tak akan langgar perintah Allah. Jadi itulah orang yang dinamakan orang yang betul-betul takut dengan Tuhannya. Maknanya apa? Tuhan ni ada dengan kita walaupun kita dengan orang ramai ke kita sendiri, Tuhan melihat. Jadi sebab dia tahu Allah melihat dia dalam keadaan apa jua sekalipun, maka dia takut nak buat. Sebab manusia nalurinya, sebab kita lebih terkesan kalau ada orang. Kalau ada orang, kita takut nak buat. Kalau ada orang, kita malu nak buat. Atau kalau ada orang, baru kita nak buat. Kan? Tapi kalau kita nak tahu nilai diri kita sebenarnya, ialah bila tak ada orang. Bila tak ada orang tengok, adakah kita akan buat sesuatu ketaatan, dan bila tak ada orang tengok, adakah kita akan melanggar perintah Allah. Kalau kita ada kemampuan untuk menjadi seorang yang sama, walaupun di depan orang ramai ataupun sendiri, itu namanya orang yang benar-benar takut akan Tuhannya. Orang-orang telah mencapai erti takwa. Orang-orang yang boleh namakan istiqamah. Istiqamah ni bukan pasal masa sahaja tau. Oh, dia dah 50 tahun. 50 tahun dia amalkan benda ni. Dia dah 20 tahun dia amalkan benda ni. Itu satu tanggapan tentang istiqamah. Tapi masuk istiqamah yang kedua ialah hati kita ni, apa jua keadaan sekalipun, sama ada ramai orang ke tak ada orang pun, kita boleh buat benda yang sama saja. Hati kita sama dengan Allah SWT. Maknanya kalau ramai orang, kita boleh taat. Tak ada orang pun kita taat. Bila ramai orang kita tak buat maksiat. Bila tak ada orang pun kita tak buat maksiat. Itu baru namanya istiqamah. Maknanya dia menjangkaui tempat, menjangkaui waktu dan menjangkaui apa jua keadaan sekalipun. Ini baru namanya istiqamah. Dan kedua ialah dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Masa mereka tak melihat azab. Maksudnya apa? Kita ni dinamakan beriman. Sebab apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, antara kelebihan para sahabat terdahulu ialah mereka ni
boleh merasakan nikmat syurga walaupun belum nampak nikmat tersebut. Itu iman. Iman maknanya kita merasakan bahawasanya benda, kita boleh rasa benda tu walau yang dijanjikan Allah walaupun kita belum nampak dengan mata kepala kita sendiri. Sebab iman tu, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Taqwa tu di hati. Hati ni maknanya apa? Dia merasa dulu, bukan semata-mata nampak. Kita ni kadang-kadang kena nampak baru menghargai. Tapi yang lebih tinggi imannya, yang lebih tinggi takwanya, yang lebih tinggi cintanya ialah mereka yang walaupun dia tak nampak tapi dia tetap beriman. Sebab apa? Sebab dia yakin. Contoh iman yang paling tinggi iman di kalangan manusia, di kalangan selepas Rasul, selepas Rasul dan Nabi, siapakah yang paling tinggi imannya? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab bila Nabi SAW dijalankan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Abu Jahal bilang dekat Abu Bakar Siddiq, ini sahabat engkau ni, dia kata pergi dalam satu malam saja dia pergi ke Baitul Maqdis dan balik ke Mekah Al-Mukarramah dalam satu malam saja. Kata Abu Bakar Siddiq, sebabkan dia kata kalau Rasulullah SAW katakan lebih pelik daripada itu pun aku percaya. Maknanya dia tak tunggu nampak, dia dengar saja, dia yakin itu daripada Nabi, itu daripada Allah, dia akan yakin. Jadi kita ni baca ayat Quran, baca pasal ayat syurga, baca pasal ayat neraka, walaupun tak pernah nampak syurga dan na'udzubillah tak pernah nampak neraka tu pun, kita tak payah nak nampak. Sebab Allah yang kata, kita yakin. Nah, itu iman yang paling tinggi. Kalau Allah dan Rasulnya kata, kita terus pegang dan kita amalkan. Sebagaimana nanti minggu depan kita masuk hari Ashura kan, kita disunatkan puasa. Nabi kata puasa. Kan Nabi kata disunatkan, Nabi galak kita puasa. Kita kan kadang-kadang orang yang iman, kata setengah ulama, kalau nanti iman kita dah tinggi, tak payah tunggu pun tanya fadilat dia apa. Kalau Nabi kata Nabi nak puasa sebab Nabi buat, aku mesti nak buat. Sebab itu kecintaan. Sebab Allah kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik itu Nabi SAW. Dah ada contoh terbaik. Nak fikir apa 2-3 kali? Maka buat. Satu ketika, ni nak beritahu. Kisah menarik ni. Nabi SAW, Nabi SAW satu ketika pernah berhutang dengan seorang lelaki. Nabi pernah berhutang dengan seorang lelaki. Dan Nabi ni sifatnya, Nabi ni tidak memungkiri janji. Jadi lepas dah berhutang, dia tetapkan tarikh untuk dikembalikan wang tersebut. Tapi Nabi bila dia hutang tu, Nabi pulangkan lebih awal daripada biasa. Jadi bila Nabi berhutang dengan seorang lelaki ni, Nabi hutang dengan dia dan hutang antara mereka hanya diketahui mereka berdua saja. Jadi Nabi hutang dengan dia, Nabi pinjam daripada dia beberapa perkara, harta dia, dan perjanjian itu antara mereka berdua saja. Dan Nabi pulangkan kepada orang ini pulangannya, wang dia, hutang dia itu pun tak ada orang nampak. 2 orang saja. Yang Nabi pinjam tak ada orang nampak, Nabi kasih balik pun tak ada orang nampak. Dia 2 orang je tahu. Tapi lelaki yang terima balik hutang dia ni, yang Nabi bayar balik, tunaikan hutang dia ni, lelaki ini satu ketika pula dia kata Nabi belum bayar. Nabi kasih awal, Nabi hutang, lepas tu Nabi bayar awal. Jadi mungkin lelaki ni terlupa ke apa ke, dia kata, engkau belum bayar lagi. Engkau belum bayar lagi. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang tak ada pun waktu hutang dan waktu bayar hutang tu, dia kata Nabi dah bayar lah. Dengan confident dia kata Nabi dah bayar lah. Maka lelaki yang kata, macam Rasulullah kata dengan sahabat ni, macam mana kau tahu aku dah bayar? Sebab antara aku dengan dia, waktu aku pinjam dia tak ada, waktu aku bayar balik pun tak ada orang. Maknanya bila aku bayar pinjam dengan dia, aku dengan dia je, dan bila aku bayar balik, aku dengan dia je. Macam mana kau boleh tahu? Maka kata sahabat ni, kalau aku beriman dengan kau, dengan apa yang kau diutuskan, mustahil kau ni akan bohong pasal bayar hutang. Gitu. Maknanya sahabatnya level itu ialah kalau ni Nabi. Nabi ni, kalau kita belajar siddiq, amanah, tabligh, fatana. Nabi ni kita sifat Nabi ni siddiq, dia ni tak berbohong. Kan? Tabligh, amanah, dia amanah, dia tak mungkir janji dia tak akan menzalimi orang. Kalau kita beriman dengan itu, maka mustahil Nabi ni dia berbohong tentang bayar hutang. Kalau ayat Quran saja Nabi tak berdusta, apalagi dengan bayar hutang, kata sahabat tu. Gitu sahabatnya level. Kita kena work towards that. Kita usaha ke arah itu. Jadi orang boleh baca ayat Quran tu, kita tak payah nak tunggu sampai ke sana. Baca tu dah yakin. Sebab apa? Itu daripada Allah SWT. Itu sebab bila dah habis baca Quran, kita baca apa selalu? Sadaqallahul azim. Membenarkan akan janji Allah yang maha agung. Itu penting. Jadi kita lihat kat sini, Allah
menjanjikan pada ayat ke-12 ini, kalau orang tu dia ni tanpa dia ini takut dengan Allah SWT, walaupun ada orang ataupun tak ada orang, dan orang ini dia beriman sebagaimana mereka ni, walaupun mereka tak nampak azab Tuhan, tapi mereka takut dengan azabnya, walaupun tak didepankan, dengan cukup dengan membaca ayat Quran sahaja, maka diperolehi apa bagi diri mereka? Keampunan dan pahala yang besar. Mendapat keampunan dan pahala yang besar. Hanya semata-mata dengan keadaan mereka ini tak berbuat dosa, dan mereka ni orang yang yakin dengan azab Allah SWT. Jadi kita minta pada Allah SWT, sebab antara doa Nabi yang Nabi ajar pada kita ialah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa yaqinan sadiqah. Ya Allah, kami memohon kepada kamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqah, dan kebenaran yang benar. Tambah lagi wadinan qayyimah, dan juga pegangan agama yang kuat, yang mantap. Jadi 3 perkara ni kalau kita minta Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Minta ilmu yang bermanfaat. Apakah tanda ilmu manfaat itu? Wa yaqinan sadiqah. Kita punya keyakinan dengan Allah SWT itu benar sangat. Kita tak goyang dengan apa yang makhluk campakkan pada kita, yang makhluk kepada kita. Sebab apa? Kita ada keyakinan yang benar, yang Allah ini tak memungkiri janji, dan Allah tak akan mensia-siakan hamba-Nya. Dan yang ketiga, dengan sebab kita yakin dengan janji Allah itu, wadinan qayyimah, kita jadi orang yang kuat beragama. Ada orang dia beragama tapi dia goyang. Kan ada orang dia beragama tapi dia mudah terkesan dengan kehidupan ini. Tapi wadinan qayyimah, bila hidup kita ini, bila kita ada kemantapan dengan agama, kemantapan yakin dengan Allah SWT, agama kita jadi mantap. Dia bukan satu agama yang sekadar kita buat saja. Sebab kita ni nak tahu nilai kita, bukan pasal kita bangun malam atau pasal kita baca Quran, itu perbuatannya. Tapi nak tahu, tengok hasilnya. Hasilnya macam mana? Kita dengan Allah macam mana? Macam mana kita dengan Allah SWT dengan janji Allah? Kita tenang tak dengan janji Allah? Kita nyaman tak dengan janji Allah? Kalau kita ada kenyamanan yang sedemikian rupa, maka itulah tanda orang yang kuat agamanya. Jadi kuat agama tak mesti semata-mata kuat ibadah. Tapi kuat ibadah itu selalunya, kita tahu kuat ibadah itu berhasil tidak? Hasilnya, kita dengan Allah yakinnya macam mana? Jadi confident dengan Allah SWT. Kalau kita melalui ujian, kita tahu tak, bila Allah lalukan kita dengan satu ujian itu, Allah akan pasti berikan kita penyelesaiannya. Bila Allah lalukan kita dengan sesuatu yang berat untuk diri kita, pasti Allah akan meringankannya. Kalau kita ada sifat macam itu kepada Allah SWT, itulah namanya yakinan sadiqan wa dinan qayyiman. Keyakinan yang benar dan juga pegangan agama yang kuat. Okey, masuk ayat ke-13. Boleh ayat 13. Sebenarnya awak yang menghafal ni jadi motivasi untuk kita yang membimbing. Kan? Sebab kita membimbing ni, kita tengok awak bersungguh-sungguh, kita pun semangat nak menghafal balik. Hafal tak apa. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring. Sama sahaja keadaannya kepada Allah. Jadi kisahnya, asbabun nuzul kisah ini ialah kisah, adalah diriwayatkan bahawasanya, kata yang menceritakan ini ialah seorang sahabat bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan asal turun ayat ini kerana orang musyrikin Mekah, dia tengah mengata-ngata tentang Nabi. Gosip membawanglah tentang Nabi. Dia kutuk Nabi, dia cerita-cerita kat Nabi. Di belakang Nabi. Jadi sifat orang musyrikin ni, dia ni depan Nabi dia ada 2 level. Ada dia depan Nabi, dia maki Nabi depan-depan. Ada yang dia depan Nabi, dia baik aja. Tapi belakang Nabi tu dia akan cerca, dia akan maki, dia akan hina Nabi. Jadi ketika tu mereka berkumpul, mereka gosiplah tentang Nabi. Mereka hina, mereka cerca, tapi Nabi tak ada. Tapi cercaan mereka itu disampaikan oleh Jibril kepada diceritakan Jibril kepada siapa? Diceritakan Jibril kepada Nabi SAW. Jadi Nabi beritahu kepada mereka, kamu cakap pasal aku gini kan. Jadi
Mereka pun terpegun. Maka mereka buat apa orang musyrik Mekah ni kata? Lain kali, kan, kalau kita gosip pasal Muhammad ni, jangan naikkan suara kita. Cakap pelan-pelan. Kan orang musyrik Mekah ni kata, ya kau cakap kuat-kuat hari tu kan, jadi Tuhan dia dengar. Tuhan dia dengar kau cakap kuat-kuat. Kau bisik-bisik. Kau bisik-bisik tak dengar. Kata tongok je betul orang musyrikin Mekah ni gitulah dia. Kau cakap pelan-pelan, jangan cakap kuat-kuat. Jadi itu asbabun nuzul ayat ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, inilah asal ceritanya. Maka Allah pun tegur dengan ayat ni. Allah kata, kau cakap kuat ke, kau cakap pelan ke, kau cakap kuat ke, Allah dengar. Allah mengetahui. Maka pengajaran pertama kita ialah jagalah hati kita. Pengajaran pertama dari ayat ini ialah jaga hati kita. Jangan ada prasangka. Jangan ada prasangka, jangan ada terlintas nak buat dosa. Jangan ada benda jahat hati kita ni. Hati jangan busuk. Jangan ada prasangka tak baik, ada niat jahat. Jangan ada benda-benda tak baik pada hati kita. Kenapa? Sebab hati ini adalah pinjaman Allah pada kita tau. Hati kita, kan bukan hati maksudnya kita punya limpa ni semua tak. Maknanya hati kita, keadaan hati kita ni adalah pinjaman Allah pada kita. Maka nilai kita ni, bila Allah pinjam satu pada kita ni, asalnya semuanya sempurna. Hati kita ni bila Allah bagi pada kita, bersih sangat. Tak ada kotor apa-apa pun. Putih sangat hati kita. Walaupun kita ni kulit hitam. Kan? Tapi dikasih tu hati tu bersih je, putih je. Ingat, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita balik pada Allah SWT, sesuatu benda yang kalau kita pinjam, kalau kasih balik, dia mesti dalam keadaan dua saja. Dua cara je boleh diterima. Sama ada dipulangkan dengan cara yang sama baik atau lebih baik. Kalau orang pinjam kita sesuatu, maka kalau kita pulangkan, kalau contoh, kan awak ada kereta. Jadi awak pergi bercuti, awak suruh jiran awak jaga kereta awak. Awak hanya boleh terima kalau jiran awak bagi balik kereta tu dalam keadaan yang baik. Ataupun jiran awak bagi awak kereta lagi bagus daripada kereta asal awak. Kan? Gitu. Tapi awak tak boleh kasih balik kereta tu tinggal 3 tayar, dah pancit, kan? Dalamnya busuk dan sebagainya. Tak boleh. Jadi kalau Allah kasih kita hati tu bersih, putih, tak boleh kasih balik Allah SWT. Bila balik pada Allah SWT, hati tu kotor. Hati tu sebab bila dipinjam, kasih balik mesti sempurna. Maka jaga hati kita. Sebab Allah nampak hati kita. Sebagaimana Allah nampak zahir kita, Allah pun nampak hati kita. Sinilah beza, kita tengok ayat ke-13 tadi kan. Ayat ke-12 tadi, ada orang, dia dengan manusia, dia baik. Bila ada manusia jadi baik, bila tak ada manusia dia jahat. Padahal manusia tu, kenapa? Sebab dia menilai pemandangan manusia tu daripada zahir sahaja. Tapi dia lupa ada suatu zat yang mana dia melihat kita zahir dan batin, yakni Allah SWT. Jadi kita ni jadi orang, pada ayat ke-13 mengatakan, jadilah diri kita yang pengajaran pertama, hati kita ni jaga. Kan, jangan sampai ada prasangka buruk, ada prasangka tak baik. Itu sebab kita belajar Quran. Sebab dengan Al-Quran itulah dia menghakis semua yang tak baik dalam hati kita. Ada prasangka tak baik, ada niat tak baik, ada perancangan tak baik, ni semua Quran menghakis. Sebab apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dia ni penawar. Hati kita berpenyakit, dia menawarkannya. Itu pertama, pengajaran pertama. Kedua pula, bahawasanya kita ni oleh kerana hati tu jangan tanam yang tak baik, maka tanamlah yang baik-baik pula. Jangan tanam yang jahat-jahat ke hati kita, tapi tanam yang baik-baik. Walaupun tanamnya belum tentu tumbuh, tapi tanamlah. Daripada tak tanam. Daripada tanah tu dibiar belalang begitu, baik campak sedikit benih. Mana tahu daripada benih-benih yang kita campak tu, tumbuh 1-2, jadi pohon, jadi berbuah. Jadi campak niat-niat yang baik. Hati kita ni banyakkan niat-niat yang baik. Sebab kita mula belajar, kita bacakan nawaitu ta'alluma wa ta'lim, aku minta belajar dan mengajar, wa tadzakkura wa tazkir, untuk mendapat peringatan dan memberi peringatan. Kenapa sebelum start belajar kita niat? Panjangnya ustaznya niat sebelum start belajar, supaya melatih diri kita nak hidup ni kat dunia ni, hari-hari ada niat-niat yang baik. Walaupun tak terlaksana dan tak tahu boleh terlaksana ke tidak, tak penting. Yang penting niat dulu. Sebab Allah kasih kita pahala atas niat semata-mata. Contoh, hari Jumaat depan, hari Ashura. Aku nak puasa hari Jumaat. Walaupun dalam hati kita, iya ke aku nak puasa ni? Kan tak biasa sangat puasa hari Jumaat.
Kan? Tapi tak apa. Niat aja. Aku Jumaat depan aku nak puasa. Tengok nanti kalau kita tanam niat tu, Allah tambahkan benih, Allah tambahkan suburnya ke tidak. Allah tumbuhkan atau tidak. Jadi pokoknya tanam niat. Tanam niat yang baik-baik saja. Sebab innal hasanati yudhibna sayiat. Benih, kalau kita tanam niat-niat yang baik, maka tak akan tumbuh perkara-perkara yang tak baik. Dia menghalang tumbuh perkara-perkara yang tak baik, perkara yang tak elok. Tanah yang lapang, dia gini. Tanah yang lapang, yang terbiar begitu saja, nanti tumbuh lalang. Itulah namanya niat-niat jahat. Tapi kalau tanah yang lapang, kita usahakan sehingga tumbuh, kita campak benih, dia akan tumbuh. Ustaz, saya pernah buat lah Ustaz kata gini. Saya pernah campak benih, tumbuh. Tapi tetap ada lalang. Nah, beza kan kalau tanah tu lapang, dia tumbuh lalang saja. Kita tengok pun kita tak selera nak buat apa-apa dengan tanah tu. Tapi kalau kita dah ada tumbuhan, dan sekali-sekali keluar lalang, kita akan tengok, ada lalang lah. Mesti nak kena buang lalang ni. Baru tumbuhan aku boleh nampak lawa. Gitulah bezanya kita. Kalau hati kita kosong, jahat saja. Kalau ada benda baik, susah nak tumbuh. Tapi kalau hati kita baik, tumbuh yang jahat pula. Dari kita dah ada niat-niat yang baik. Kadang-kadang tu datang yang jahat pula. Kita akan rasa, tak baguslah. Ada lalang ni, kita kena buang dia juga. Jadi menumbuhkan niat-niat yang baik itu, kalau keluar juga niat yang jahat, kita akan pasti menghapuskan yang jahat itu sebab nak jaga yang baik. Jadi kesimpulannya, tanamlah niat-niat yang baik selalu. Tanam niat-niat yang baik. Apa-apa pun niat yang baik. Dan kata setengah ulama, yang baik dan yang mudah. Jangan niat yang berat-berat. Aku bercadang nak khatam Quran dekat kutub utara. Gila. Kan aku nak khatam Quran dekat kutub utara. Aku khatam Quran kat rumah. Belum lagi nak pergi kutub utara buat apa? North Pole. Kan? Jangan berat-berat. Yang ringan-ringan. Niat-niat yang baik-baik, yang ringan-ringan. Contoh, aku nak belikan sarapan. Keluarga aku ni, hari-hari minggu, nanti lepas subuh, daripada aku tidur balik, baik aku keluar beli sarapan. Tambah lagi, aku lepas subuh, mudah-mudahnya aku beli sarapan untuk keluarga aku dan ustaz aku dan ustazah aku. Itu afdal. Bukan susah mana pun grab food. Kan? Contoh. Jadi tak perlu nak buat. Kalau buat dapat pahala, apa salahnya. Faham tak? Gitu. Yang ketiga, kata Buya Hamka pula dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan ini juga adalah sesuatu yang Allah tegurkan kepada apa? Kepada orang-orang yang kita berzikir kepada Allah SWT. Wasirru qawlakum awijharu bi. Dan tuturlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama saja keadaannya kepada Allah. Maksudnya apa? Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Maknanya apa? Bila kita berzikir, kan? Nak kuat ke nak pelan? Kita bangun malam ni, semayang tahajud. Nak baca kuat ke nak baca pelan? Nak baca kuat ke baca pelan? Satu ketika Nabi pernah mendatangi dua orang sahabat yang paling utama, iaitu Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Bakar Siddiq kalau zikir, kalau dia solat malam, kalau dia berzikir, Sayyidina Bakar Siddiq lembut, sayu suaranya. Sebab kena dengan jiwa dia. Kita ni kadang-kadang manusia ni, antara sama ada kita ni gengnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke geng Sayyidina Umar. Kita tengok kita mana satu. Kan? Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni, kalau dia baca Quran, dia zikir tu sayu, suara pelan je, sayu-sayu je sebab jiwa dia lembut. Jiwa dia lembut. Sayyidina Umar pula kalau baca suara kuat, besar. Suara Sayyidina Umar tu besar. Kan? Dia gitu. Tengok kadang-kadang kat rumah ada dua pula. Yang suami suara besar, sebesar-besarnya. Faham tak? Isteri lembut, sayu je isterinya. Kecil je tengok. Kan? Comel je macam Doraemon. Kan? Gitu je. Kan? Dia besar dengan kecil je. Kan? Kat rumah tu ada dua. Kan? Jangan marah. Kan? Yang lembut marah. Kuat sangat suara dia. Tak. Sebab suami awak tu Sayyidina Umar. Faham tak? Cuma berdengkur, jangan jadi mengaku Sayyidina Umar. Faham tak? Yang pula yang keras tu pula cakap tak pernah dengar awak baca. Baca pelan-pelan gini semut pun boleh dengar agaknya. Tapi tak apa sebab isteri awak ikut Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Habis ustaz kalau rumah saya dua-dua Saidina Umar, hebatlah rumah awak tu, kesian jiran. Faham tak? Kuat-kuat belaka suara. Faham tak? Jadi gitu. Tak ada masalah. Jadi Nabi tanya dua-dua. Nabi ni minat. Dia tanya sahabat. Dia tanya Abu Bakar Siddiq, kenapa kau baca lembut, pelan gini? Kata Saidina Abu Bakar Siddiq, aku bukan merayu, berdoa kepada Tuhan yang tidak mendengar. Tuhan ni Maha mendengar. Aku tak payah nak besarkan suara aku sangat. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Tu Saidina Abu Bakar Siddiq dalil. Saidina Umar dalil apa? Saidina Umar, suara kau besar ni. Dua. Saidina Umar jawapan. Satu, nak bangunkan keluarga aku.
Ini baca biar semua bangun. Buta pagi tidur biar aku baca suara kuat. Saya pun dapat tahu semasa saya menziarah keluarganya almarhum Ustaz Azhari. Ustaz Azhari ini dia ada satu teknik yang paling luar biasa nak kejutkan keluarga dia kalau bangun subuh. Dia kalau semain subuh, dia pakai mikrofon. Dia kalau semain subuh, dia pasang mikrofon. Jadi semua yang kat rumah belum bangun tu terpaksa bangun juga. Sebab bapa dia pakai mikrofon. Anak dia cakap sampai dekat kapak boleh dengar suara dia kalau pakai mikrofon. Itu pun teknik yang bagus juga. Faham tak? Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab ialah supaya nak menghalau syaitan. Suara besar gitu, berapa blok syaitan lari. Faham tak? Kalau kita tinggal kat Jurong East, syaitan lari sampai Clementi kot. Kan jauh lari. Kan sebab apa? Besarnya suara kita. Dia dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Jadi kita tak kisah macam-macam mana. Cuma dalam Al-Quran juga disebut. Tapi yang sebaik-baiknya yang bagus macam mana sebenarnya? Kan? Jadi ulama mengatakan dalam Al-Quran disebutkan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang paling bagus ialah bersederhana. Tak terlalu kuat. Yang kuat itu cuba melembutkan, yang lembut kuatkan sikit. Jadi yang sederhana antara kedua-duanya. Macam mana tu? Yang gini je lah. Kalau kita sendiri, yang kita terbiasa masa tu, itu usahakan. Maknanya kalau kita memang sendiri baca biasa pelan-pelan lah tak apa. Kalau kita sendiri baca kuat, kuatlah tak apa. Kan? Tapi kalau kita dalam keramaian, dalam majlis, cuba ambil yang sederhana. Sebab kadang kita duduk kat satu majlis tu, yelah majlis, tak kira majlis apa, majlis zikir ke majlis apa, kadang-kadang yang baca kuat ni ganggu. Kan, kalau kuat sedap tak apa, kuat sumbang. Faham tak? Kita ni ganggu, aku nak khusyuk kat sebelah ni, baca ngengok-ngengok kat sebelah aku tak boleh. Kan, kalau kita baca kat majlis pelan sangat pun, kalau kita pelan sangat pun susah juga. Pelan-pelan-pelan, tengok dah jalan tidur dah. Faham tak? Jadi yang terbaik kita ni, yang penting niatnya apa? Kan niatnya apa? Yang penting doa kita semuanya sampai kepada Allah SWT. Zikir kita semua sampai. Jadi kalau kita baca tu sebaik-baiknya menyederhanakan suara kita. Sebab Allah itu maha mendengar. Jadi yang gitu. Tapi kalau kita nak baca kuat suara tak ada masalah. Sebab itu kaedah Sayyidina Umar. Nak baca pelan lembut pun macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam Quran menyebutkan yang sebaik-baiknya yang tu. Jadi kita usaha macam mana? Usaha ambil yang sederhana. Tapi kalau terbiasa baca pelan, bacalah pelan. Terbiasa baca kuat, bacalah kuat. Tak ada masalah. Yang penting baca. Okey. Jadi 3 pengajaran kita hari ini berkaitan dengan ayat ke-13. Pertama ialah kita jagalah hati. Jangan ada jahat-jahat pada hati kita. Jangan ada niat-niat yang jahat, niat-niat tak baik, sangka-sangka yang jahat. Terutama dengan Allah SWT. Nabi mengatakan khairun nas husnul zanni billah wa dan juga husnul zanni bin nas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling baik sangkanya Allah SWT dan baik sangkanya dengan makhluknya. Sejahat-jahat manusia ialah yang buruk sangka Allah SWT dan buruk sangka dengan manusia. Itu pertama. Kedua, kalau kita tanam dalam hati kita niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik. Jangan ada peluang niat-niat yang jahat. Dan kalau kita ada apa-apa pun, mengadu dulu pada Allah SWT. Ada apa-apa tu jangan cepat nak cari orang. Cari Allah dahulu. Semoga pencarian kita dengan manusia selepas itu menjadi keberkatan. Contoh, sakit. Kita sakit. Memang nak cari doktor. Tak salah cari doktor. Tapi sebelum cari doktor, kita cari dulu redha Allah. Cari keberkatan pada Allah SWT. Kita sebut nama Allah selalu. Kalau kita tengah sakit, Ya Allah sembuhkanlah aku, Ya Allah. Permudahkanlah urusan aku, Ya Allah. Pergi doktor lepas tu. Moga-moga dengan sebab pergi doktor itu ada keberkatan pada ziarah kita pada doktor, ikhtiar kita pada doktor tersebut. Dan yang ketiga ialah supaya dalam kita berbicara munajat Allah SWT, kan, walaupun tak ada salahnya pada suara yang rendah ataupun suara yang kuat, maka sebaiknya usaha kepada yang sederhana antara kedua-duanya. Baik, jadi hari ini kita habiskan ayat ke-13 sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Kalau ada soalan tak, kasih ruang. Kalau ada soalan nak tanya pasal bab ni. Tak ada soalan, silalah beri sarapan. Ya. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama. semua. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.